Buku Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2, Jilid 1, muka surat 81 hingga 84. Muka surat 81, arahan untuk aktiviti ini adalah tulis ayat yang diimlakkan oleh guru. Terlebih dahulu, mari kita baca petikan ini. Ini Roslan Madun, penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Beliau juga seorang penyair, pelakon, pengarah drama pentas dan drama televisyen. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Beliau pernah mengadakan persembahan di Singapura, Indonesia, Brunei, Kemboja, Jepun dan Korea Selatan. Kini, beliau aktif membimbing murid sekolah dan pelajar universiti dalam bidang puisi tradisional. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Roslan Madun ialah Munshi Sastera Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau pernah memenangi hadiah sastera utusan Exxon Mobil pada tahun 2006 kategori puisi. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kaduk. Sekarang cikgu akan bacakan 4 ayat dari petikan ini. Kemudian anda tuliskan ayat tersebut di ruangan yang telah disediakan. Ayat yang pertama. Ini Roslan Madun, penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal. Ayat yang kedua. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Ayat yang ketiga. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Ayat yang keempat. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kaduk. Sekarang kita lihat pula di muka surat 82. Arahan untuk aktiviti ini adalah tulis ayat yang berhuruf tebal secara imla. Sebelum itu, mari kita baca petikan ini. Tajuknya ialah Seni Tekat. Seni tekat ialah seni menyulam benang emas atau perak pada kain dasar jenis baldu. Seni tekat dikenali juga dengan nama bersuji. Banyak barang yang boleh ditekat. Antaranya ialah alas tempat tidur, kipas pengantin, baju pengantin, tudung saji dan bekas barang kemas. Seni tekat mempunyai motif tertentu. Motif yang selalu dipilih ialah motif yang biasa dalam kehidupan masyarakat Melayu seperti tumbuh-tumbuhan, burung dan awan larat. Kehalusan dan keunikan seni tekat dapat menarik minat orang ramai. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan bidang pelancongan di Malaysia. Baiklah, perhatikan ayat yang berhuruf tebal. Ada 4 ayat yang berhuruf tebal dalam teks ini. Sila pilih 3 daripada ayat tersebut, baca dan kemudian tulis di ruangan yang telah disediakan di bawah ini. Sekarang kita pergi ke muka surat 83. Arahan untuk aktiviti ini adalah isi tempat kosong dalam ayat dengan kata perintah yang sesuai. Kata perintah yang diberikan ialah sila, harap, tolong, jangan,
dan minta. Tajuk rajah ini ialah tikar mengkuang. Jom kita isikan tempat kosong. Yang pertama, tolong ambilkan nenek daun mengkuang di ampaian itu. Yang kedua, sila ikut cara yang nenek buat. Yang ketiga, jangan buat begitu, Hana. Nanti daun mengkuang ini terputus. Yang keempat, harap kamu dapat hasilkan tikar mengkuang yang kemas, Hana. Dan yang kelima, minta kamu hamparkan tikar ini di ruang tamu, Hana. Baiklah, sekarang kita lihat di muka surat 84. Arahan yang diberikan adalah pilih kata perintah, kemudian bina ayat berdasarkan gambar. Tajuk yang diberikan ialah tambahkan ilmu di Balai Seni Lukis. Gambar-gambar ini menunjukkan situasi semasa sekumpulan pelajar mengadakan lawatan ke Balai Seni Lukis. Gambar yang pertama menunjukkan murid-murid sedang turun dari bas sambil diperhatikan oleh guru mereka. Kata perintah yang diberikan ialah sila dan tolong. Anda boleh pilih salah satu untuk membina ayat bagi gambar ini. Cikgu berikan contoh. Cikgu nak pilih kata perintah sila. Sila beratur semasa turun dari bas. Gambar yang kedua ini menunjukkan situasi setelah mereka turun dari bas. Dalam gambar ini, mereka kelihatan sedang berdiri dalam bulatan sambil mendengar penerangan daripada salah seorang petugas di Balai Seni Lukis. Pilihan kata perintah yang diberikan untuk gambar ini ialah tolong dan harap. Katakan kita nak pilih kata perintah harap. Oleh itu, contoh ayat yang boleh anda buat ialah harap anda semua mengikuti peraturan di tempat ini. Kemudian dalam gambar yang ketiga ini menunjukkan situasi di depan pintu pagar sebelum masuk ke Balai Seni Lukis. Pilihan kata perintah untuk gambar ini ialah tolong dan jangan. Katakan kita nak pilih kata perintah tolong. Contoh ayat yang kita boleh buat ialah tolong tulis nama anda di sini sebelum masuk ke Balai Seni Lukis. Gambar yang keempat pula menunjukkan situasi di dalam Balai Seni Lukis. Dalam gambar ini, seorang murid sedang cuba menyentuh barang pameran, kemudian dicegah oleh seorang guru ataupun petugas. Pilihan kata perintah yang diberikan ialah jangan dan tolong. Katakan kita nak pilih kata perintah jangan. Jadi, ayat yang boleh kita buat ialah jangan sentuh barang pameran itu.